sifat qanaah ini, maka sesungguhnya dia telah mendapat rezeki yang terbaik. Dalam satu hadis Nabi sebut khairul dzikri al-khafi. Zikir yang terbaik ialah zikir yang tidak dinyaringkan suara. Ini zikir secara perlahan, kita seorang diri. Ini zikir yang terbaik. Wa khairur rizqi ma yakfi. Dan sebaik-baik rezeki adalah apa yang mencukupi, yang cukup kepada pemiliknya. Yang dapat rezeki itu cukup, dia tak rasa dah nak lebih lagi. Dan orang yang macam ni lah, kita akan rasa nampak dia ni macam mudah, macam senang kehidupan dia, sebab dia tak berhajat kepada sesiapa. Apa yang dia ada pun dia cukup. Tak rasa nak minta pada orang lain. Pernah satu kali Luqman berkata kepada anaknya, dia kata, ya bunayya, ad-dunya bahrun amikun gharaqa fiha nasun kathirun faj'al safinataka fiha al-qana'ata. Kata, wahai anakku, dunia adalah satu lautan yang sangat dalam. Dunia ini ibarat satu lautan yang sangat dalam, yang ramai di kalangan manusia yang tenggelam, lemas di dalamnya. Kerana nak dapatkan dunia ni, ramai manusia yang lemas, tenggelam. Maka dia pesan kepada anaknya, faj'al safinataka fiha al-qana'ah. Maka hendaklah kamu jadikan qana'ah, sifat berpada dengan yang ada, cukup dengan apa yang ada, sebagai kapal ataupun perahu kamu, untuk kamu berada di dalam dunia ni, supaya kita ni tak tenggelam dengan arus. Maka Luqman ni dia pesan kepada anak dia supaya jadikan sifat qanaah ini sebagai kapal. Dengan kapal ni dia tak tenggelam. Dia duduk atas je. Sebab tu orang yang dalam hati dia rasa tidak cukup, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh. Dia akan kejar. Habis masa dia, tak cukup 24 jam. Masa dia gunakan untuk kejar apa yang dia nak dapat. Sedangkan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap daripada manusia ini, rezeki itu dah ditetapkan lama, sebelum kita lahir lagi. Telah ditetapkan setiap orang rezeki dia banyak mana. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, itulah rezeki dia. Kalau kita kejar, cari, belum tentu lagi hak kita. Belum tentu lagi. Dalam sebuah hadis lagi ada disebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sesungguhnya telah berjaya dah orang yang memeluk Islam, dan dia dikurniakan rezeki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia dengan rezeki yang Allah datangkan kepadanya. Banyak mana dia dapat, alhamdulillah, syukur, dan cukup. Orang tanya cukup, tak ada masalah, hati senang. Dan kita akan jumpa ramai orang yang macam ni. Tengok,
Nak kata kehidupan dia tu mewah, tak mewah, tapi hidup dia tenang, tak gaduh, senang, sentiasa gembira, mudah. Masya-Allah. Itu semua sifat yang ada dalam hatinya. Dan antara janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman dengan yang beramal salih di kehidupan dunia ini, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh dari kalangan lelaki dan juga perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami pasti akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Maka ulama kata maksud kehidupan yang baik itu, sebahagian ulama menyebut kehidupan yang maksud daripada kehidupan yang baik itu ialah Allah Taala akan kurniakan kepada dia sifat qanaah, sifat cukup. Sifat qanaah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kata yang dimaksudkan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah sifat qanaah. Ada ulama lain kata maksud daripada hayatan thayyibah ialah sifat qanaah dan redha. Dia redha dengan apa yang Allah Taala kurniakan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada di antara doa-doa Nabi yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala beri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam rasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan kepada baginda. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Wahai Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau telah kurniakan kepadaku, dan berilah keberkatan kepadaku di dalamnya. Ini pun doa yang bagus untuk kita amalkan. Tak mampu doa yang bahasa Arab, boleh guna yang Melayu, tak ada masalah. Dalam solat, lepas solat kita doa pada Allah, wahai Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang Kau telah kurniakan pada. Yani apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, minta pada Allah Ta'ala kurniakan pada kita rasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian yang lebih penting lagi, wa barik li fihi, berilah keberkatan, berilah keberkatan kepadaku di dalam rezeki itu. Rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat ni, satu, cukup. Yang kedua, dia akan mendorong pemiliknya untuk taat perintah Allah Ta'ala. Cuma yang dimaksudkan dengan cukup di sini ialah cukup dari segi harta ataupun kebendaan dunia. Qanaah ni, rasa cukup ni, yang dituntut ialah rasa cukup dalam rezeki. Rezeki, benda-benda dunia yang Allah Ta'ala beri pada kita. Adapun dalam perkara ibadah, dalam perkara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara ilmu, yang ni ulama kata kita tak boleh cukup dengan apa yang ada. Sekadarnya cukuplah. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh kita doa pada Allah, Rabbi zidni ilma, wahai Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku. Minta tambah lagi. Ada sikit, kita usaha untuk dapat lebih lagi.
Tujuan dia supaya kita ini semakin hari semakin dekat pada Allah. Semakin hari semakin kita kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin banyak amal ketaatan kita. Semakin hari semakin sedikit kesalahan kita. Jadi dalam bab ini yang ni tak boleh berpada. Kadang-kadang kita terbalik. Dalam bab ibadat, dalam bab ilmu ni kita tak apa, cukup lah, padan dah. Bila dalam bab benda, yang ni nak lebih, nak tambah. Yang sebenarnya terbalik. Dalam bab keduniaan, yang ni kita berpada. Kita dah usaha, apa yang Allah Ta'ala beri pada kita, alhamdulillah, cukup. Tapi dalam bab akhirat, kita kena rasa tamak. Kita nak lebih. Kita nak lebih. Nak lebih. Sebab ganjaran pahala yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, dia sekat dunia ni je. Sekat kita hidup je lah. Bila roh berpisah daripada jasad kita, pada waktu tu tak ada lah, tak ada peluang lah nak rebut pahala ganjaran ni, tak ada. Masih hidup ni lah kita nak kejar sungguh-sungguh, nak dapatkan semakin hari semakin lebih ibadat kita, ketaatan kita, ilmu kita. Contohnya kalau kita nak solat, bukan sekadar kita solat saja, tambah bilangan rakaat kita sembahyang banyak. Ilmu tentang solat tu pun kena tambah juga, supaya solat kita itu diterima, solat kita sah, solat kita betul. Baru dengan solat itu kita dapat dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qayyid wa tawakkal. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambatlah dan kemudian bertawakallah kamu. Yakni hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada satu orang sahabat. Dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tunggangan dia, unta dia. Ditanya pada Nabi, wahai Rasulullah, adakah saya perlu tambat unta saya, lepas tu saya tawakal, ataupun saya lepaskan dia dan tawakal? Maka Nabi SAW jawab, tambat unta kamu, kemudian tawakal. Yang ni perbuatan kita berusaha untuk selamatkan sesuatu yang ada pada kita. Perbuatan ini dia tidak menafikan tawakal sebenarnya. Bahkan tawakal yang sebenar, kita usaha letak dia di tempat yang betul, lepas tu baru tawakal. Kita dah buat usaha, kunci pintu rumah contohnya, lepas tu serah pada Allah. Allah pelihara, Allah jaga. Bukan kita tinggal gitu je, pintu terbuka, tak apa, tawakal. Itu tak kena tawakal. Bahkan ada ulama kata, siapa yang menyangka bahawa tawakal itu ialah ditinggal semua sekali, tinggal serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala, maka katanya cukuplah dia itu jahil, dikira sebagai orang yang jahil, tak kenal benda hak sepatutnya. Yang dipanggil tawakal itu ialah apabila kita dah buat usaha, kita usaha kemudian serah pada Allah. Usaha kita setakat hak kita boleh. Kita nak buat apa-apa pun, ini usaha kita, lepas tu serah pada Allah. Kita nak cucuk tanam, kita buat usaha, kita tanam, letak baja, kemudian buat usaha supaya tanaman kita itu tidak rosak.
serah pada Allah. Hak lebih itu serah pada Allah, baru dipanggil tawakal. Kalau main tinggal gitu je, lepas tu kita kata tawakal, itu salah sebenarnya. Konsep dia tu tak betul. Nabi SAW sendiri perintah kepada sahabat, kamu tambatlah unta kamu, lepas tu tawakal. Sebab apa tawakal ni dipanggil, ialah hati kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kerja dunia kita ataupun akhirat kita. Kita beriktimad, kita bersandar kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kerja dunia ataupun kerja akhirat kita. Maknanya buat dulu, baru kita sandar pada Allah, baru kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang nak cari rezeki, adakah itu menyalahi tawakal? Tak menyalahi tawakal. Usaha dia untuk dapatkan rezeki dia, sekadar yang dia buat, kemudian serah pada Allah. Berapa banyak Allah Ta'ala nak bagi pada dia, berapa banyak Allah Ta'ala tetapkan kepada dia. Dan ini yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu buat usaha, buat usaha, sama ada usaha dunia kita ataupun usaha akhirat kita. Yang penting usaha dulu, baru serah pada Allah. Satu orang ni nak periksa, dia kata tak apalah, tawakal, serah pada Allah. Usaha tidak buat, nak berjaya macam mana? Memang tak berjaya, tak boleh jawab soalan tu. Buat usaha dulu, belajar, menghafal. Lepas tu pada waktu peperiksaan, waktu tu serah pada Allah Ta'ala. Dan ini yang Nabi SAW ajar kepada kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Bersabda Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Seseorang yang di bawah dia ada tanggungan, tak kiralah dia suami ke, dia ayah ke, anak ke. Suami, di bawah dia ada isteri, bawah dia ada anak yang wajib dia tanggung. Dan hadis ini Nabi SAW sabdakan dalam situasi seseorang itu dia mempunyai kemampuan. Manusia ni ada orang yang senang, orang yang sederhana, orang susah. Yang Nabi SAW sabdakan ini adalah untuk orang yang senang. Dia ada kemampuan untuk tanggung orang yang ada di bawahnya, tetapi dia abaikan kemampuannya, dia abaikan tanggungjawab itu. Maka dia dikira berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang isteri, satu orang suami, dia perlu menanggung isteri dia, dan tanggungan nafkah itu mengikut hari, hari per hari per hari, setiap hari tanggungan dia. Kalau dia di dalam keadaan yang mampu tetapi dia abaikan tanggungjawab itu, maka dia berdosa, dan nafkah itu jadi hutang yang dia kena sempurnakan. Begitu juga tanggungan untuk anak-anak. Dan kalau dia dalam kategori sederhana, kategori orang yang susah, maka jenis ataupun kadar tanggungan yang wajib atas dia itu mengikut keadaan hidup dia. Keadaan hidup dia tak sama. Dalam kitab-kitab pun dia kategorikan begitu.
Ada orang yang senang, ada orang sederhana, ada orang susah. Maka orang susah, kadar tanggungan dia tak samalah macam orang senang. Apa yang perlu ditanggung dan sebagainya. Yang Nabi SAW nak beritahu pada kita, kalaulah seseorang itu dengan sengaja abaikan tanggungjawab dia, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kalau dia tidak mampu, maka kewajipan itu tidak jadi beban atas dia. Dia tak mampu, benda yang dia tak boleh nak buat, tak dikira berdosa. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafa bika ithman alla tazala mukhasiman. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kamu dikira orang yang berdosa sekiranya kamu sentiasa memperbanyakkan mukhasamah, yakni berbalah, berdebat sama. Nabi kata cukuplah kamu berdosa kalau kamu sentiasa berbalah, sentiasa berdebat, sentiasa berdebat. Sebab bila banyak berdebat ni, biasanya dia akan bawa kita kepada sesuatu yang tidak baik. Walaupun kadang-kadang niat tu baik mula, tapi bila dah masuk, lain pula yang keluar. Dia akan menyebabkan orang yang berdebat tu dia terlibat dengan dosa. Orang yang berbalah tu terlibat dengan dosa. Maka ulama sebut orang yang sentiasa, yang berterusan berdebat, maksudnya dia kerja dia nak balah je, lawan cakap sampai dia hebat lah orang kata. Kalau cakap dengan dia memang tak menang. Dia ni pandai. Hari-hari kata ulama, orang yang seperti ini min abghadil khalqi ila Allah Ta'ala, termasuk dalam golongan makhluk yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis-hadis yang lain ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita ni supaya kita ini menjauhi perbuatan. Nabi beri galakkan kepada kita supaya kita tidak berdebat, walaupun kita ini di pihak yang benar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jadi penjamin syurga, mafhum hadis, aku jadi penjamin syurga untuk seseorang yang meninggalkan al-mira', yakni perbuatan berdebat ni. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu orang yang di pihak yang benar, tak berdebat. Jadi kalau kita tak berlawan tu, bukan bermakna kita ni salah. Ada tempat dia lah, ada tempat perlu kita zahirkan kebenaran tu, kita bercakap benar. Tapi ada tempat-tempat yang kita tak perlu layan pun, tak perlu layan. Sebab dengan kita melayan perkara-perkara itu menyebabkan kita ni terjatuh ke dalam lembah dosa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafa bid-dahri wa'idhan wa bil mauti mufarriqan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah masa, yakni peredaran masa yang berlalu pada kita. Cukuplah peredaran masa itu menjadi wa'id, yakni pemberi peringatan kepada kita bahawa dunia ni tak kekal. Dunia ini tidak kekal, dan suatu masa dia akan habis. Peredaran masa ni kita akan nampak depan mata kita. Daripada kita kecil,
Waktu kita budak sampai kita peringkat remaja, peringkat dewasa, kita akan nampak semua tu. Semua tu benda sementara. Keadaan dia berubah dan sebagainya. Nabi kata cukuplah peredaran masa itu menjadi pemberi peringatan kepada kita, supaya hati kita ni, diri kita ni faham bahawa dunia ni dia bukanlah kekal. Dia adalah sementara dan suatu masa dia akan hancur. Dia sebut dunia tu masuk kita lah, kita ni dunia juga. Yang ni kita pun tak kekal juga. Kita pun akan mati. Kita pun akan tinggalkan dunia. Perubahan fizikal kita daripada kita dilahirkan sehingga sekarang, banyak perubahan berlaku. Tak? Itu semua menunjukkan bahawa kita ni tidak kekal. Daripada kita kuat sampai ke satu tahap kita jadi lemah, tidak kuat seperti dulu. Kerana Nabi kata cukuplah peredaran masa itu menjadi pemberi peringatan kepada setiap daripada kita. Wabil mauti mufarriqan, dan cukuplah kematian itu memisahkan kita daripada segala-galanya. Yakni kematian itu memberi faham kepada kita bahawa kita ni akan tinggal semua. Apa-apa yang kita ada di dunia ni semua kita akan tinggal. Harta kita, semua. Kenalan kita, keluarga kita, semua kita akan tinggal. Dan itulah yang kita lihat pun daripada dulu sampai bila-bila. Orang mati itu tak bawa apa, kisah habis. Kematian menjemput tak tahu bila. Akan datang tapi tidak tahu bila. Kadang cepat, kadang lambat. Allah Akbar. Tapi kalau kita terpisah sesuatu yang bukan dengan kematian, kita ada hilang sesuatu, ini benda yang sementara. Terpisah yang sebenar itu adalah mati. Mati ini terpisah yang sebenar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu atin qaribun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang akan datang itu dekat. Yakni setiap yang akan datang, apa dia yang akan datang? Kematian, hari kiamat, hari hisab. Semua ni dekat, Nabi kata. Dia tak jauh pun. Nak tinggal roh tu keluar daripada jasad je, masuk dia sampai. Orang yang beriman, dia keyakinan dia adalah seperti ini. Mati itu dekat. Semua perkara-perkara yang akan datang, semua tu dekat. Tapi orang yang tidak beriman, mereka rasa benda tu jauh. Mati, lambat lagi, sihat lagi. Dalam Al-Quran ada sebut innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka menganggap azab itu jauh sebab tak kena lagi. Rasanya tak lagi, lambat lagi. Wa narahu qariba, dan kami menganggapnya dekat. Orang yang beriman, dia akan rasa apa yang Allah Ta'ala janjikan itu dekat. Kebaikan ataupun keburukan, disebabkan keimanan yang ada dalam hati kita ni, kita rasa semua tu dekat. Dan dia memang dekat. Sebab yang memisahkan kita dengan semua tu adalah kematian. Dia mati sampai.
Baru nampak alam kubur, baru nampak siksa dalam kubur macam mana. Selagi tak sampai, walaupun duduk di atas kubur pun tak nampak. Tengok tanah je. Hantar jenazah, kebumikan jenazah. Kita tak rasa pun benda tu dekat dengan kita. Tak rasa. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan dalam hati dia, sentiasa mengingati kematian. Orang yang macam ni dia akan rasa dekat. Nak buat dosa takut, takut mati je. Kayak gini mati. Nak tinggal perintah Allah Ta'ala takut. Buat apa? Sekarang tengah-tengah tu kan tiba-tiba mati, takut. Dia rasa benda tu dekat. Tapi orang yang iman dia lemah, dia akan rasa benda tu tak apa, ada lagi, ada masa lagi, tak sampai lagi. Tiba-tiba kena. Allahu Akbar. Waktu sedih, tahu kena mati, sakit, macam-macam. Kadang sihat, tiba-tiba sakit. Allah nak buat sekelip mata je. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, semua benda yang akan datang ni dekat. Maka kita perlu buat persediaan. Persediaan yang macam mana? Persediaan sungguh-sungguh, bukan persediaan yang sikit-sikit. Persediaan sungguh-sungguh. Sebab benda yang akan datang kepada ini benda besar, bukan benda yang kecil-kecil. Masya Allah. Buat persediaan. Apa yang kita nampak dekat depan mata kita ni jangan menyebabkan kita terpedaya. Nampak semakin hebat, nampak semakin canggih, Masya Allah, menyebabkan kita pun rasa lambat lagi. Walaupun Nabi bagi tahu zaman tu, zaman kita ni dia bukan jauh, makin dekat. Kiamat pun dekat. Tapi kita nampak makin membangun. Berbeza daripada zaman dulu lah. Tengok tak ada benda. Masya Allah. Janganlah itu menyebabkan kita ni terpedaya. Semua itu dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh datangkan dia bila-bila masa sahaja. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada saya dan kita semua, dan apa yang disampaikan pada malam ini sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.